Assalamualaikum untuk Encik Azaini dan Puan Amalina. Kita teruskan dengan modul ketiga iaitu analisa teknikal. Next. Untuk slide kita hari ini terdiri daripada kami akan terangkan apa itu analisa teknikal, jenis-jenis carta yang ada dalam analisa teknikal ataupun in English kita panggil types of chart yang available lah. Ada carta garis, carta palang, carta lilin. Carta garis line chart, carta palang bar chart. Bar chart, lepas tu carta lilin, candlestick chart. Okay. Untuk carta garis, silap. Apa itu analisa teknikal? Okay, saya terangkan dulu apa itu analisa teknikal. Analisa teknikal ini merupakan secara ringkas lah bermaksud kaedah yang digunakan oleh seseorang trader atau investor untuk mengkaji pergerakan saham dengan memberi lebih tumpuan sedikit kepada harga saham dan jumlah dagangan atau kita panggil price dan volume dengan menggunakan cat-cat yang ada yang tiga jenis tu bagi menjangkakan pergerakan turun naik harga sesuatu saham ataupun kita nak simplifykan lagi analisa teknikal ni digunakan untuk kita find out when to buy or sell sesuatu saham tu lah. Next. Tiga jenis carta, carta garis, carta palang dan carta lilin. Saya akan terangkan apa itu carta garis. Okey, carta garis atau line chart, dia merupakan carta yang paling asas dan mudah untuk diguna pakai ataupun kita ataupun macam term line chart ni orang panggil close only chart kerana dia guna harga penutup je untuk plot dalam chart tu. Paksi X akan menunjukkan sela ataupun macam selang masa tu, manakala paksi Y pula dia tunjuk harga saham tu. Macam ni kita nampak 0.4, 0.36, 0.320, ni semua dalam ringgit Malaysia lah. Okey, kelebihan carta garis ataupun line chart ini, dia mudah dibaca kerana graf yang berbentuk garis sahaja dan senang mengenal pasti trend line untuk suatu saham ni lah. Ataupun kita senang untuk nak mengesan pergerakan harga pasaran saham sama ada harga tu naik ataupun turun. Sama juga macam trend line tu sama ada dia uptrend, downtrend atau sideways. Kelemahan yang ada ataupun kekurangan untuk line chart ini adalah maklumat yang tidak menyeluruh kerana dia tak masukkan harga tertinggi atau terendah sesuatu saham tersebutlah sebab dia hanya plotkan harga penutup sahaja dalam carta dia. Saya pass kepada next presenter untuk terangkan apa itu carta yang seterusnya. Okay, next kita tengok pada carta palang ataupun bar chart. Actually bar chart ni adalah salah satu orang kata basic tools lah untuk investor. Diorang untuk mereka tengok mereka punya untuk buat analisa teknikal ni. So apa yang ditunjuk dalam carta palang ni sebenarnya? So next kita tengok. Okay, inilah dia carta palang ataupun bar chart. Sekejap ya. So dalam bar chart ni dia sebenarnya adalah satu bar yang dalam satu bar ni ada 4 elemen. Okay. Elemen yang pertama dalam bar ni dia tengok ditunjuk harga tertinggi, dekat belah kanan pula harga tutup, dekat belah kiri harga buka dan yang bawah sekali harga terendah.
Ini bar ni untuk sesuatu hari lah. Okey. So setiap harga tu akan deploy dalam satu bar ni. Contoh satu hari, so satu bar lah yang akan occur. So dalam bar chart ni sebenarnya kita mudah nampak dia punya pattern harga. So kita nak tengok pattern harga tu which is sama ada dia bakal naik ataupun bakal turun dalam waktu terdekat lah. Esok pagi ke, minggu depan ke, macam tu. So untuk carta palang ni juga, contoh kita boleh tengok, so harga tutup dia, harga close dia hari Rabu RM3. So jadi hari Khamis harga RM3 tu akan menjadi harga buka untuk hari Khamis. Okey, faham ya? So kelebihan untuk kata bar chart ni, dia bagi banyak informasi. Right, dia macam ada harga tinggi, harga terendah, harga buka, harga tutup. Sebab kalau macam line chart tadi dia tak ada. Okay, dan carta bar chart ni dia mudah difahami. Lepas tu bar chart ni juga dia akan menunjukkan perbezaan warna carta palang ni. Contoh kalau harga tu menaik, dia warna hijau barnya. Kalau dia tengah menurun, harga tu menurun, bar tu akan jadi warna merah. So dekat sini let's fahamkan beberapa bar chart yang kita boleh tengoklah. Okay, yang pertama yang pertama bar chart tu menunjukkan harga. Bar chart tu macam very firm. Apa maksud very firm ni? Which is harga tutup tu, nampak tak ni? Harga tutup ni berada pada harga tertinggi. Dia dekat high price. So kenapa dengan bar yang macam ni? So bar yang macam ni kita akan jangkakan harga buka contoh pada esok hari akan sangat tinggi. Sebab yang saya cakap tadi lah, harga tutup ni berada pada harga tertinggi waktu itu. So contoh hari Rabu dia tutup harga RM13. So hari Khamis dia akan buka dengan harga yang sama RM13. Okay, next firm. Kita tengok bila bar chart kita untuk hari tu macam ni bentuk dia. So maksudnya harga tutup tu ni, harga tutup close berada di antara harga tinggi dan juga garis tengah. Okay, kita kena tengok harga tinggi dan garis tengah. Maksud bar yang macam ni adalah harga buka besoknya akan tinggi. Tadi kalau macam nombor 1 ni memang confirm harga tu akan tinggi pada esok hari. Kalau firm ni harga tu besok hari dia akan tetap firm, which is harga tu akan tetap cantik lah pada esok harinya. Okay, dia tak akan turun below daripada midpoint tu. Next kita tengok kepada average bar chart. Okay, kalau average ni kita tengok dekat sini, harga tutup ni, harga tutup kan belah kiri, belah kanan kan. So harga tutup ni berada pada midpoint, garis tengah. So dia indicates yang bar ni harga buka dia esok hari tak tentu. Which mean besok hari harga tu boleh jadi lagi tinggi ataupun harga tu boleh jadi lagi rendah. Kita kena tengok based on volume jugalah. Okay. Dan yang keempat, lemah, weak. Bar ni lemah. Dekat sini bila kita tengok bar ni, dia punya harga tutup ni berada bawah garisan midpoint ni. Okay. Bila dia ada dekat bawah garisan midpoint ni, harga besoknya kita akan jangkakan harga tu rendah lah untuk dia punya open. Faham tak? Open dekat sini, close dekat sini. Bila besok harga buka rendah, open akan berada di bawah jugalah, bawah midpoint ni. Okay, last kali untuk very weak. Very weak ni maksudnya harga tutup tu berada pada harga yang terendah. Right. Harga terendah. Tengok dekat dia punya contoh ni, dia punya midpoint ni midpoint. Harga tutup dia berada pada bawah sekali dekat harga terendah. Okay. So macam bar yang macam ni, kita jangkakan harga buka tu
adalah sangat rendah di waktu yang akan datang. Okay. So sekarang saya nak tunjuk sikit macam mana kita nak tengok lah bar chat ni. So kita okay. Kalau kita dah pergi dalam trading view tadi, kita dah klik Maybank kan, pergi on super chat, dia akan keluar chat yang macam ni lah. So bila kat mana kita nak tukar chat ni, pergi dekat atas ni, right, ini yang ditunjuk ni sekarang adalah candlestick. Untuk bar chat ni, tak sekali bar chat, okay, dia akan keluar macam ni lah. Ini bar chat, contoh bar chat. So kalau kita nak tahu mana bullish, mana bearish, bullish tu menandakan harga tu tengah naik. Bila harga tengah naik, kita boleh tengoklah harga yang warna hijau ni tengah menaik. Okay. Bila dia bearish ataupun harga tu tengah turun, bar ni warna merah. Okay. Right, bar ni warna merah menunjukkan yang harga tu tengah menurun. Kita tengok dekat line chart pula tadi yang macam Alisha bagi tahu. Line chart dia macam ni je. Kita boleh nampak dia dari dalam line sahaja. Okay. Okay. Okay, sekarang ni kita tengok next slide pula. Okay. Tadi kita dah tengok basic chart untuk line chart dengan bar chart. Okay. Sekarang kita tengok kepada candlestick. Tapi ini adalah jenis-jenis candlestick. Jenis candlestick terbahagi kepada dua. Yang macam saya mention tadi, dia ada bullish candlestick dengan bearish candlestick. Bullish ni menandakan yang harga tu tengah naik, bearish ni pula harga tu tengah turun. Okay. Bullish ni dia ada dua. Bullish dia ada hammer dengan bullish engulfing. Kalau bearish dia ada dua juga, ada bearish engulfing dengan hanging man. So apa makna terms ni? So kita akan tengoklah. Kat sini kita boleh kenal pasti buy signal ataupun sell signal. Okay. Sorry, saya tak present pula.
Okay. Kita tengok yang pertama, ni bearish candlestick. Apa maksud bearish candlestick ni? Bearish candlestick ni actually apa tu? Candlestick yang dia berlaku pada aliran pasar menaik. Which mean harga tu bila dia dah peak menaik, contoh warna purple ni, harga tu dah peak menaik, bila harga tu dah nak menunjukkan simptom-simptom dia nak turun, so akan occur lah bearish engulfing. Contoh macam ni, dekat petak warna purple ni, bearish engulfing dia yang warna merah ni. So macam mana kita nak tahu itu bearish engulfing ni? So candle yang pertama dekat sebelah dia ni, candle yang pertama ni, dia warna hijau dan dia lebih pendek daripada candle. Kita boleh nampak kat situ kan. So ini menunjukkan kemuncak fasa aliran menaik bakal berakhir. So macam yang saya cakap tadi, pattern menaik tu bila dia occur je bearish engulfing ni, dia akan menunjukkan signal untuk harga tu menurun. Okay. So be careful kalau kita dah nampak je bearish engulfing ni, kalau kita tengah hold stock tu, kita tengah hold, nampak je bearish engulfing ni, cepat-cepatlah jual. Okay. Next, kita tengok hanging man. So hanging man ni, kenapa orang panggil dia hanging man? Sebab bila kita tengok dekat sini, candle yang warna merah ni, dia punya kepala kecil je, dia punya ekor dia yang panjang. Okay. Hanging man ni pun dia sebenarnya dia berada di fasa terakhir aliran naik harga tu. Okay. Hanging man ni sebenarnya dia menunjukkan ada tekanan jual apabila pasaran dibuka. So maknanya dekat situ, kita bila hanging man ni occur, dia nak bagi signal bahawa pada waktu itu ramai investor yang tengah berpusu-pusu jual diorang punya stok. Okay. Tapi dia baru signal orang tengah jual stok banyak, dia belum betul-betul jatuh lagi. Bila kita tengok dekat sini, still dia ada turun naik. Di end baru dia betul-betul jatuh. Okay. Tapi ingat, bila nampak je hanging man ni, kena berhati-hati sebab kalau kita macam lalai je, nampak macam mungkin boleh naik lagi ni, ada hanging man, tapi mungkin kita percaya boleh naik lagi kan. Okay, jangan percaya. Dia akan turun. Kalau keluar je hanging man ni, insyaAllah few week dia akan turun balik. Okay, so cepat-cepat jual juga. Okay, kita akan sambung dengan bullish candlestick nanti. Okay, Aini tamatkan. Untuk jenis carta yang ketiga, kita panggil dia carta lilin ataupun candlestick chart. Okay, next untuk carta yang ketiga adalah carta lilin ataupun kita biasa panggil sebagai candlestick chart. Okay, ini adalah contoh candlestick chart dalam trading view. Kita boleh nampaklah kat sini bentuk candlestick chart. Dia ni lebih mudahlah untuk kita lihat kan pergerakan dia. Ini adalah contoh candlestick chart untuk stock YTL, Power International. Next. Okay, so candlestick chart ni karakteristik dia, maklumat candlestick chart ni maklumat dia hampir sama dengan bar chart ataupun carta palang tadi, tapi candlestick chart ni lebih mudah lah sebab
Okay, sebab dia ni lebih mudah untuk difahami. Candlestick chart ni juga dia dapat menunjukkanlah trend pasaran saham pada selemasa. Maksudnya kita boleh nampak candlestick chart ni kita boleh tunjukkanlah pergerakan dia dari bulanan, dari tahunan, dari bulanan, mingguan, hari hingga juga ke minit. Okey. Candlestick chart ni dia ni sebagai penanda harga buka dan juga harga tutup untuk saham tersebut dalam masa satu hari. Okey, untuk yang body candlestick chart yang warna hijau ni menunjukkan harga tutup dia, harga tutup saham syarikat tu lebih besar daripada harga buka. Okey, kita nampak yang warna hijau kat sini, ini adalah bullish candlestick chart. Dia warna hijau sebab apa? Sebab dia punya harga tutup dia lebih tinggi daripada harga buka kat sini. Tapi yang warna merah pula biasanya harga buka dia lebih besar, maksudnya lebih tinggi daripada harga tutup dia. Contohnya dia buka kat sini, harga buka dia, kat sini harga tutup dia. So kenapa dia boleh jadi hijau dengan merah kan kat sini? Ini sebab candlestick ni, okay, dia contohlah saya bagi kat sini, okay, contoh harga buka satu saham syarikat ni, dia buka dekat RM3.10. Contoh kat sini open RM3.10 dan dia close RM3.50 contohnya lah. So dia punya harga tutup lebih besar ataupun lebih tinggi lah daripada harga buka dia. So dia cerut hijau kat sini ni menunjukkan yang boleh dapat profit lah ataupun boleh dapat untung lah kat situ. Dia berlainan pula dengan merah ni. Contohnya tadi kan harga tutup RM3.50 kan. Contoh kat sini harga buka dia RM3.50 tapi dia punya harga tutup RM3.10 kat sini. So dia jadi merah lah sebab kat sini kita boleh dapat loss lah kat sini. Okay. Kalau yang ada macam garisan ni kan, garisan ni kita panggil dia sebagai upper shadow dan juga lower shadow. So kenapa ada garisan kat sini? Garisan kat sini dia menunjukkan lah, kan ada, kita nampak kan high dengan low kat sini. Okay, garisan ni dia menandakan, okay, dalam satu hari, satu candle ni dia mewakili harga dalam satu hari. So untuk upper shadow ni, yang atas ni dia menunjukkan harga, dia menunjukkan history lah ataupun harga yang paling tinggi dalam hari tu pernah tercatat. Maksudnya contoh tadi close ini RM3.50. So dalam hari tu harga saham syarikat tu ada cecah. Dia ada cecah RM3.70. So itulah harga tertinggi yang dia pernah tercatat dalam hari tu. Tapi kenapa tutup dekat sini RM3.50? Sebab contoh harga yang tercatat paling tinggi ni contoh pada pukul 3 petang lah, contohnya 3 petang. Tapi dia punya harga turun balik lah daripada RM3.70 ke RM3.50. RM3.50 ni maksudnya macam penutup lah. Contoh sebelum market tutup dalam pukul 5 ke 5.30 tu RM3.50. So dia dekat sini. Yang bawah pula kita panggil sebagai lower shadow. Yang lower shadow ni maksudnya harga yang paling rendah lah yang pernah tercatat dalam hari yang sama. Contoh tadi open RM3.10. Contoh low dia RM3. So macam tu lah. Sama juga dengan yang bearish candlestick. Yang high dia ni tadilah RM3.70, yang low pula RM3. Beza dia kat sini senang je. Kalau yang hijau dia punya tutup lebih tinggi ataupun lebih besar lah dia punya amount daripada harga buka. Tapi yang merah dia punya harga buka lebih tinggi daripada harga tutup dia. Itu je lah kalau kita nak tengok beza dia kat situ. Jenis candlestick chart ni jenis adalah bearish candlestick. Okay, dalam bullish candlestick ni yang paling basic ada dua jenis, hammer dan juga bullish engulfing. Yang bearish candlestick pula yang paling
basic juga. Yang pertama bearish engulfing dan yang kedua adalah hanging man. So apa beza antara bullish candlestick dengan bearish candlestick ni? Kini untuk kita kena pastilah pada waktu bila yang akan menunjukkan sama ada buy signal ataupun sell signal. So biasanya bullish candlestick ni dia menandakan buy signal kepada investor. Tapi yang bearish candlestick ni pula dia menandakan sell signal kepada investor. So kita bergerak pada yang pertama bullish candlestick. Yang pertama adalah hammer. So hammer ni macam mana kan? So kalau bullish candlestick ni dia biasanya berlaku ketika market ni sedang dalam fasa menurun lah. Maksudnya dia tengah downtrend dan dia sedang dalam fasa pembetulan ataupun correction phase. Maksudnya apa? Okay, saham ni ataupun harga saham ni dia biasanya akan berulang tau. Maksudnya history repeat itself. Contohnya maksudnya bila harga ni dia tengah turun, so pada dia sepatutnya akan naik balik dan dia akan turun semula. Maksudnya dia pergerakan dia akan macam ni lah. Kalau nampak arrow yang saya sedang tunjuk, dia turun, dia naik balik, dia turun, dia naik balik. Itulah maksudnya dengan history repeat itself. So dia tengah downtrend dan dia ni macam penanda yang trend tu akan bertukar. Maksudnya dia akan reversal lah kat situ. So muncullah hammer kat sini. Hammer ni bentuk dia macam ni tau. Dia ada body dia dan dia ada lower shadow yang panjang. So kita panggil dia sebagai hammer. Ni dalam downtrend. Lepas tu bila munculnya hammer, dia akan next day dia akan muncul bullish candle dan akan terjadinya uptrend kat situ. So ini contoh stok Astro stok Astro ni dia sedang downtrend. Lepas tu hammer muncul kat sini. Kalau nampak kan, sebelum hammer tu dia candle merah. Maksudnya dia punya open price dia lebih tinggi daripada close price dia. Tapi bila munculnya hammer kan kat sini, dia macam tunjuk menandakan signal lah yang reversal akan berlaku. So lepas hammer ni kita tak boleh terus beli sebab kita kena confirmation dulu. So kita tengok next day dia. Next day dia bullish candle. Nampak tak kat sini hijau ni panjang. Candle hijau ni panjang. Lepas tu kita kena tengok juga volume dia. Maksudnya kalau volume ni tinggi, so maksudnya demand ataupun demand lah, maksudnya saham syarikat ni dia ni dapat menarik minat investor. Maksudnya investor pun acknowledge lah yang Astro ni punya harga saham pada hari tersebut akan berlakunya reversal. So ramailah investor beli saham Astro ni pada hari tersebut. Sebab itulah volume dia tinggi. So bila volume tinggi daripada harga rendah, dia dapat tolak naik tau harga tu. So, bila biasalah kan antara supply dan demand, bila demand ni tinggi tapi supply ni macam terhad, so bila demand lebih banyak daripada supply, harga ni akan melonjak naik. So sebab itulah kita nampak kat sini untuk yang hammer ni dia punya body dia sikit je, tapi untuk next day dia punya body panjang. Body panjang ni indicate siapa kan? Body panjang ni dia menunjukkan lah gap harga antara buka dengan tutup dia sangat jauh. Contohnya kat sini harga buka next day selepas hammer ni, contohnya harga buka dia RM3, tapi harga tutup dia adalah RM4. So jauh lah juga gap kat situ kan, RM4 ataupun RM4.50. So jauh lah gap kat situ. So inilah menunjukkan yang confirmation kepada bullish candlestick hammer ni. So kita boleh belilah kat sini. So kita boleh nampak kat sini daripada downtrend dia dah uptrend sikit. Maksudnya dia dah masuk correction phase. Lepas tu dia pun masuk fasa uptrend. Okay, bullish next. Bullish candlestick yang kedua adalah bullish engulfing. So kalau kita tengok contoh kat sini, bullish candlestick ni dia akan berlaku dalam masa market ni sedang dalam downtrend. So nampak dia tengah downtrend kan. Lepas tu bullish engulfing berlaku. Okay, bullish engulfing ni apa?
Okay, kalau kita tengok nampak kat sini kan, kita tengok kat sini kan. Okay, okay, candlestick warna merah ni dia agak pendek dan dia ada shadow, upper shadow dan lower shadow. Lepas tu untuk next day, candle warna hijau ni dia punya body dia lebih tinggi ataupun lebih panjang lah. Maksudnya dia melebihi body. Apa yang macam saya cakap tadi, gap lah, gap harga. Contoh kat sini kan. Contoh kat sini, yang warna merah ni dia ada dekat tengah-tengah yang bullish engulfing punya body ni. So kita bila yang warna hijau next day ni, candle next day ni dia lebih tinggi ataupun dia ni dia punya body ni lebih besar daripada sebelum dia warna merah candle. So dia ni bullish engulfing pattern dan menunjukkan reversal nak berlaku. Contoh daripada downtrend dia akan reverse kat sini dan akan menjadi uptrend. Okay, yang kita boleh tengok kat sini contoh untuk stock Petronas Chemical. Kita boleh nampak kat sini. Dia sedang downtrend dan bullish engulfing berlaku kat sini. Sebab apa? Sebab nampak kan kat sini. Okay, candle merah kat sini. Lepas tu next day dia candle hijau. Candle hijau ni dia punya body dia lebih besar daripada candle merah yang sebelum previous day lah, hari sebelum. Dan untuk next day, candle hijau ni badan dia lebih besar daripada candle merah dan uptrend sedang berlaku kat sini. So kita dapat confirmkan lah yang bullish engulfing berlaku kat sini. Confirmation and trend. Okay, kalau kita tengok yang candle merah, lepas tu sebelah dia bullish engulfing. Tapi okay, untuk kita confirmation kita kena tengok next day dia. Kalau next day dia pun bullish candle juga, so kita dah boleh beli kat sini. Ini adalah buy signal. Dan bila kita tengok kan, the next day ni market untuk Petronas Chemical sedang dalam uptrend. So nampak tak kat sini yang reversal market trend dah berlaku. Kat sini kan downtrend. Lepas tu bila munculnya bullish engulfing kat sini, market bertukar menjadi uptrend. So buy signal lah kat sini, beli kat sini sebelum harga makin tinggi. So itu saja daripada saya. Terima kasih.